Biodata tokoh iaitu Hamka. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Lahir pada tahun 1908 Masihi bersamaan 1326 Hijrah di daerah Sungai Batang, Minangkabau, Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tahun 1981 sewaktu berusia 73 tahun. Sejak kecil lagi, beliau telah mendalami ilmu-ilmu agama di madrasah yang diasaskan oleh datuknya, Syekh Muhammad Amrullah. Seterusnya adalah surah pilihan pertama iaitu surah Sad ayat 29 yang membawa maksud Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Seterusnya adalah surah pilihan kedua iaitu surah Ghafir ayat 54 yang membawa maksud sebagai hidayah petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Seterusnya, tafsir dan tadabbur bagi ayat yang dipilih. Surah Sad ayat 29. Ayat ini mengandung makna bahawa Al-Quran adalah kitab suci yang turun dari Allah SWT dan memiliki banyak kebaikan, keberkahan dan manfaat di dunia dan di akhirat. Ayat ini juga menekankan pentingnya memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya. Surah Ghafir ayat 54, ayat ini menjelaskan bahawa Al-Quran hanya akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, kita harus mempelajari dan memahami isi dari Al-Quran agar dapat mengambil hikmah dan petunjuk dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Kehidupan sebagai mahasiswa. Pertama, semangat belajar, itu berusaha meningkatkan pemahaman dalam pelbagai bidang ilmu. Kedua, tekun dan disiplin, mengekalkan komitmen dan integriti dalam menghadapi cabaran. Ketiga, kepimpinan, tanggungjawab sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Amalan, ketaatan kepada Allah, mempelajari Al-Quran dan Hadis, mengamalkan zikir dan doa, berbuat kebaikan, menyampaikan dakwah, tawaduk dan kesederhanaan, ihsan dan berakhlak mulia. Seterusnya adalah tokoh ensiklopedik yang digelar Al-Biruni. Nama sebenar beliau ialah Abu Raihan Al-Biruni. Beliau dilahirkan di Khwarazm, kini dikenali sebagai Uzbekistan di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam sepadan kerajaan Parsi. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Al-Biruni mempelajari ilmu matematik dan astronomi daripada Abu Nasr Mansur. Beliau merupakan seorang ahli matematik, astronomi, ahli fizik, cendekiawan, penulis ensiklopedia, ahli falsafah dan lain-lain lagi. Beliau mengembara ke India dengan Mahmud dari Ghazni dan menemani beliau dalam kempen ketenteraannya di sana. Beliau mempelajari bahasa, falsafah dan agama mereka dan menulis buku mengenainya. Beliau mengetahui bahasa Yunani dan kemungkinannya Syriak dan Berber. Beliau menulis bukunya dalam bahasa Persia iaitu bahasa ibundanya dan bahasa Arab. Ayat pertama yang membincangkan tentang ilmu astronomi adalah daripada surah Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Ayat kedua yang membincangkan tentang ilmu astronomi adalah daripada surah Al-Kahfi ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Qulna ya zal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna.
Maksudnya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyeksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Tafsir dan tadabbur bagi ayat yang terpilih. Al-Anbiyah ayat 33. Dan Allah dialah yang menciptakan malam agar manusia dapat beristirahat padanya dan siang hari supaya mereka dapat mencari penghidupan di dalamnya. Dan dia menciptakan matahari sebagai petanda bagi siang hari dan bulan sebagai petanda untuk waktu malam. Dan masing-masing memiliki garis edar tempat ia berjalan dan beredar tanpa melenceng darinya. Al-Kahf ayat 86. Zulkarnain melanjutkan perjalanannya hingga ketika dia telah sampai di suatu tempat yang sangat jauh di wilayah barat, iaitu lokasi matahari terbenam. Dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di wilayah sana ditemukannya suatu kaum yang kafir dan durhaka. Kami berfirman kepadanya, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka kerana kedurhakaan mereka, atau kamu boleh berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka beriman dan berbuat kebajikan sehingga mereka menyadari kesesatan mereka di jalan Allah." Kehidupan sebagai mahasiswa menghargai masa. Zulkarnain melanjutkan perjalanannya hingga ketika dia telah sampai di suatu tempat yang sangat jauh di wilayah barat, iaitu lokasi matahari terbenam. Dia melihat terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di wilayah sana ditemukannya suatu kaum yang kafir dan durhaka. Kami berfirman kepadanya, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka kerana kedurhakaan mereka, atau kamu boleh berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka beriman dan berbuat kebajikan sehingga mereka menyadari kesesatan mereka dari jalan Allah." Amalan. Menghargai dan bersyukur atas keindahan alam semesta, mengamati dan mempelajari fenomena alam seperti pergerakan matahari dan bulan untuk memberi pemahaman tentang tanda-tanda kebesaran Allah, menjaga keseimbangan dan hidup kita seperti melakukan aktiviti pada siang hari dan berehat di malam hari demi menjaga kesihatan tubuh badan serta menghormati ciptaan Allah. Dan akhir sekali, menggunakan ciptaan Allah dengan sebaiknya dan bertanggungjawab seperti menggunakan sumber daya dengan bijak dan menjaga lingkungannya. Seterusnya adalah tokoh ijtihadi. Tokoh yang kami pilih adalah Imam Syafi'i. Nama penuh beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib. Gelarannya adalah Imam Syafi'i. Tempat lahir beliau adalah di Gaza, Palestin. Tarikh lahir adalah pada tahun 150 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Kepribadian beliau adalah beliau sanggup tinggal bersama kaum Arab Badui demi menguasai bahasa dan kesusastraan. Dan akhir sekali adalah sumbangan beliau adalah dapat menghasilkan karya Ar-Risalah. Seterusnya adalah ayat pertama yang kami pilih adalah surah Al-Ankabut ayat yang ke-20. Maksudnya adalah, mengembaralah kamu di muka bumi ini serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kerajaan yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu itu. Tafsir dan tadabbur surah Al-Ankabut ayat yang ke-20. Berjalanlah di muka bumi ini, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Katakanlah Rasulullah kepada mereka yang berdustakan hari kebangkitan, sesungguhnya Allah mempunyai kekuasaan ke atas segala-galanya. Tidak sukar bagi Allah untuk membangkitkan manusia sebagaimana mudahnya Dia menciptakan alam semula jadi, kerana Dia adalah yang maha kuasa atas segala-galanya dan tidak ada sesuatu yang boleh melemahkannya. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat ke-20, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita digalakkan untuk merantau, mengembara ke seluruh pelosok alam ini bagi mencari, mengkaji dan melihat semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh alam ini. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat yang ke-20, amalan yang boleh diamalkan adalah yang pertama, kita mestilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah kita haruslah mengamati dunia di sekitar kita. Seterusnya, surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dia juga menyempitkannya menurut yang demikian. Sesungguhnya dia maha melihat, dia maha mendalam pengetahuannya dan maha melihat atas hamba-hambanya. Untuk tadabbur ayat Al-Isra, saya dapat simpulkan bahawa terdapat dua perkara yang perlu kita belajar dalam ayat ini. Yang pertama, belajar bersyukur dengan rezeki walaupun sedikit. Ini bermaksud Allah SWT akan memberi rezeki kepada hamba-hambanya, tidak mengira bangsa atau warna kulit. Walaupun sedikit, kita hendaklah bersyukur kerana rezeki yang Allah kurniakan kepada kita itu salah satu nikmat. Yang kedua, Allah Maha Adil dengan semua hamba-Nya. Seperti yang kita lihat di dunia ini, kita terdapat dua golongan, iaitu golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya boleh menolong, membantu golongan miskin untuk meneruskan kehidupan mereka. Untuk surah Al-Isra, aplikasi sebagai mahasiswa ialah kita seharusnya percaya dengan qada dan qadar yang ditentukan kepada Allah SWT. Seperti contoh, jika seseorang itu berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang, tetapi Allah tidak mengizinkannya lagi, dia seharusnya meredai dan sentiasa berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kedua, berusaha sebaik mungkin untuk mencapai sesuatu hujaan. Hadis Nabi yang pernah kita selalu dengar iaitu manjadah wajadah. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Yang terakhir ialah rezeki bukan sahaja dalam bentuk wang tetapi pelbagai aspek. Sebagai contoh, kesihatan, kesejahteraan daripada bala dan mempunyai kawan yang baik. Terdapat dua amalan yang boleh kita amalkan di dalam ayat ini. Yang pertama, kita boleh membantu insan yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin, golongan asnaf dan golongan mu'alaf. Yang kedua, kita boleh memperbanyakkan sedekah kita untuk menjadi saham kepada akhirat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.